Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita yang biasa kita belajar dan biasa kita menadah dalam kitab yang kita baca ini, itu kitab Induk Penyucian Jiwa. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian. Ada berbaki sikit lagi, sikit pun tebal jugalah lagi ni untuk kita nak habiskan. Kalau alhamdulillah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi lagi peluang pada kita untuk kita memahami terhadap apa yang patut ada pada diri kita ini. Sebelum daripada ini, kalau kita boleh ingat balik terhadap pengajian yang kita belajar sebelum daripada ininya, kita pernah belajar dalam kitab Induk Penyucian Jiwa ini, iaitu kitanya membuang segala penyakit-penyakit yang biasa bersarang dalam hati setiap di kalangan kita. Yang ni di antaranya penyakit kitanya bakhil, penyakit yang ada yang mesti kita keluarkan daripada tubuh badan kita ini, ataupun penyakit yang disebut dengan kita nak kepada jawatan, nak kepada kedudukan. Yang ni di antara perkara-perkara yang menyebabkan hati kita ni berpenyakit. Sehingga kan kita diminta supaya pastikan perkara-perkara demikian dikeluarkan daripada tubuh badan kita ini, supaya bila kita berjaya mengeluarkan penyakit-penyakit tadi, menyebabkan hati kita kembali dalam keadaan bersih. Itu asas dalam pengajian kita sebelum daripada inilah. Kemudian lepas pada kitanya dah buang dah penyakit-penyakit tersebut, lalu kita masukkan beberapa peribadi ataupun PL yang baik yang mesti dimasukkan dalam hati kita. Ada lebih kurang kita dah belajar sebelum daripada ininya, ialah yang pertama kita masukkan tauhid ubudiyah kepada Allah. Yang ni yang kena masuk balik dalam tubuh badan kita ni, yang disebut dengan tauhid ubudiyah kepada yang disebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan hidup dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajar supaya masukkan dalam tubuh badan kita ni yang disebut dengan keikhlasan. Rasa ikhlas dalam hidup kita ni berterusan pada diri kitanya. Keikhlasan dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita buat amal ibadah dan seumpamanya. Yang ketiga, kita diminta supaya sentiasa berlaku benar di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksudnya kita menjadi orang yang as-sidqi. Kita ingat baliklah yang kita belajar sebelum daripada ininya. Kita diminta supaya masukkan as-sidqi. Sidqi ini maknanya bukan sekadar kita sebut je kalimah yang benar, tetapi menunjukkan dengan perbuatan kita. Amalan kita ni menunjukkan kita ni benar-benar dalam mentaati perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin ni ada yang telah membenarkan terhadap apa yang dijanjikan oleh mereka kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah. Ada di kalangan mereka yang telah gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka juga yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tak tukar janji mereka dengan Allah. Yang ni disebut yang ketiga. Yang keempat, dalam tubuh badan kita ni kena masuk yang disebut dengan zuhud. Kena ada pada diri kita ni perasaan untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud pada diri kita ni dalam terhadap dunia ini. Jangan kita jadi tamak terhadap dunia ini. Kalau kita ni tamak terhadap dunia ini, akan menyebabkan kerosakan pada hati kita, kerosakan pada tubuh badan kita ini sendiri.
Dan yang kelima, kita diajar supaya masukkan tawakal. Masukkan tawakal. Tawakal maknanya pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam tuadan setiap di kalangan kita. Terserah pada Allah. Tawakal kita tu mesti kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kena masuk dalam hati kita ni, dah kita buang dah. Sebelum daripada ni kita dah buang dah penyakit ujub, penyakit dengki dan sebagainya. Yang keenam, kita diajar supaya masukkan perasaan mencintai Allah dalam tubuh kita ni. Dalam tubuh dan setiap di kalangan kita ni, dalam hati kita ni, rasa cinta pada Allah itu membara dalam jiwa kita. Mesti besar dalam hidup kita dibandingkan dengan dalam hidup kita ni, kitanya mencintai pada makhluk. Sebab dalam hidup kebanyakan di kalangan kita ni, perangai mereka ialah dalam keadaan yang cinta pada makhluk, yang menyebabkan sukar untuk dia nak menghadap depan Allah. Dalam hidup kita, kita diajar supaya perbanyakkan rasa pada diri kitanya untuk kitanya cintai Allah. Pada diri kita demikian. Kita dah bincang panjang dalam bab yang demikian. Dan yang ketujuh, ruas yang ketujuh, ini dalam tajuk yang kita bincangkan hari ini, ialah masukkan dalam hati kita perasaan al-khauf wal-raja, takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketujuh lah. Dan kita pun dalam yang ketujuh ni, kita berhenti dalam perbincangan yang ketujuh ni, takut dan harap ini, dan dalam tajuk penawar yang boleh menimbulkan rasa khauf. Macam mana kita nak suruh pada diri kita ni boleh timbulkan rasa khauf dalam jiwa kita. Khauf ni maknanya rasa takut. Takut kepada Allah dalam diri kita ni. Macam mana kita nak suruh pada diri kita boleh dapat yang disebut dengan peribadi kitanya untuk jadi rasa khauf dalam hidup kita. Sayugia kita mengetahui dahulu perihal kedudukan khauf. Kita kena tahu dahulu kedudukan khauf ni bagaimana, ataupun takut pada Allah Ta'ala. Ada dua macam makam untuk khauf itu. Kedudukan untuk orang yang khauf ni sebenarnya dalam Islam ni ada dua. Iaitu khauf daripada siksaan Allah Ta'ala, takut terhadap siksaan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, khauf kepada Allah. Dua benda ni. Dua benda ni. Biasanya kita takut terhadap siksa Allah. Itu takut dihumban ke dalam neraka Allah. Yang kedua, khauf kepada Allah. Takut kepada Allah saja. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya dua-dua ni mesti tercantum dalam diri kita. Takut kalau dihumban ke dalam neraka Allah. Takut kalau sekiranya Allah tak reda pada kita. Ini takut juga. Takut yang ni bukannya takut macam saya biasa buat contoh dalam pengajian sebelum daripada ni. Ialah macam pencuri takut pada polis. Bukan macam tu. Tetapi takut yang dimaksudkan ini, semakin kita takut, semakin kita dekat dengan Allah. Kerana takut pada Allah inilah yang menyebabkan kita solat. Kerana kita takut pada Allah inilah yang menyebabkan kita tutup aurat. Kerana kita takut pada Allah inilah yang kita ikut syariat. Kerana apa dia? Kerana takut pada Allah. Tapi kalau sekiranya kita ni, dalam jiwa kita ni tak ada perasaan takut, menyebabkan kita sembrono lawan perintah Allah. Berani lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian khauf kepada Allah itu ialah khaufnya para ulama yang benar-benar mengamalkan ajaran agama. Khauf, takut pada Allah ni, kebanyakan para alim ulama begitu. Sehingga kan mereka ni, bila mereka tidur, mereka terbangun malam-malam. Bangun untuk apa dia? Bangun tahajud. Kerana apa dia? Kerana takut pada Allah. Ini cara demikian dalam hidup mereka. Kebanyakan ulama-ulama tak berani nak langgar perintah Allah dalam hidup dia, kerana dia tahu kalau aku langgar perintah Allah, menyebabkan aku ni semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nak demikian. Orang-orang yang memiliki hati dan jiwa yang bersih serta bermakrifah sungguh-sungguh daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Khauf yang jenis macam yang pertama takut pada Allah ni ialah orang-orang yang memang jiwa dia sentiasa bersih. Dia tak sanggup nak buat benda yang dilarang oleh Allah, dan dia tak sanggup nak tinggal apa yang disuruh oleh Allah. Dia kerana takut pada Allah itulah yang mendalam dalam jiwa dia, bersihnya jiwa dia.
Tengok orang datang minta bantuan, dia pun hulur sumbangan. Kenapa? Kerana takut pada Allah. Dia ajar demikian pada diri dia. Kemudian dia nak mengumpat, tak berani. Kenapa? Takut pada Allah. Takut pada Allah tu sentiasa dalam jiwa dia. Orang ni jadi dalam hidup dia aja sentiasa bersih hati dia. Ia menyebabkan tumbuh rasa kewibawaan pada zat Allah Ta'ala pada diri seseorang. Tumbuh perasaan Allah, maknanya pada diri dia tu, Allah sentiasa melihat aku. Allah sentiasa pandang pada aku. Aku ni dalam perhatian Allah. Sebagaimana kita kan, kalau kita bergerak dalam satu ruangan, tapi ada CCTV yang mandang kita. CCTV yang rakam perbuatan kita. Demikianlah yang menyebabkan kita ni berhati-hati buatnya. Demikianlah dalam jiwa setiap mukmin. Orang mukmin ni yang dia bersih hati dia dan dia nampak kebesaran Allah, yang menyebabkan dia ni sentiasa timbulkan keadaan demikian pada diri dia. Takut dan segan kepada Allah Ta'ala. Juga orang-orang yang suka meneliti pada rahsia firman Allah dalam rahsia. Orang yang suka merenung kebesaran Allah. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kamu semua pada kewibawaan kamu kepadanya. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Dan Allah sentiasa mengingatkan kamu untuk menjadikan dalam jiwa kamu ni sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa rapat dengan Allah. Maksudnya menakut-nakutkan kamu semua kalau sampai tidak mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu dia jadi demikian pada setiap orang mukmin ini. Dia orang mukmin yang hati dia bersih sungguh-sungguh, dia jadi takut kalau aku tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Takut kalau sekiranya aku ni terbuat benda yang dilarang oleh Allah. Yang ni dipanggil sifat orang yang dia bersih jiwa dia dan dia masukkan perasaan dalam badan dia untuk dia je mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga firman Allah Taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Macam mana takwa yang sebenar-benarnya? Sehingga kan kegentaran jiwa kamu itu berlaku dalam badan kamu, dalam kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni kalau dia dengar ayat Quran tu mengalir mata, berdebar-debar je tu badan dia. Dia rasa bimbang saja dalam hidup dia. Ni kenapa dia? Kerana dia dah mula pada diri dia, perasaan dia tu al-khauf, takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun khauf yang pertama, yakni takut pada siksaan Allah. Yang dia ada dua khauf ni. Satu takut pada siksaan Allah, satu lagi takut kepada Allah. Takut pada Allah. Maka yang takut pada siksaan Allah itu, maka yang sedemikian itu adalah takutnya umumnya makhluk. Itu kebanyakan orang takut. Orang takut dengan siksaan Allah. Sebut api neraka takut. Cerita tentang azab kubur takut. Tu umum dia panggil. Tapi yang lebih hebatnya takut ni ialah takut yang kedua. Takut kepada Allah. Yang tu yang dikendaki. Ini adalah hasil daripada keimanan terhadap kenikmatan syurga dan siksa neraka. Yang takut pada siksa Allah tu kerana dia mula tanamkan dalam jiwa dia perasaan dalam hidup dia ni bahawa akhirat aku akan jumpa balik dengan siksaan Allah. Itu keimanan dia. Memang keduanya itu adalah sebagai balasan daripada perbuatan makhluk sewaktu di alam dunia ini. Ini kesan dipanggil. Kesan daripada perbuatan kita. Maksudnya ialah bahawa ketaatan itu adalah syurga sebagai balasannya. Syurga balasan. Sedangkan kemaksiatan itu adalah neraka sebagai imbalannya. Kelemahan yang dimiliki oleh seorang dalam mengerjakan kebajikan dan kebaikan, kebagusan itu tiada lain kecuali disebabkan lemahnya keimanan serta seringnya lalai dan sembrono dalam mengerjakan ajaran agama. Itu berdasar pada tiap-tiap di kalangan kita dah. Kalau kita tanya, kenapa ada juga orang Islam tu yang tak semayang? Kenapa ada juga orang Islam tu yang tak tutup aurat?
ada persoalan yang biasa timbul di kalangan kita demikian. Jawabnya kerana apa dia? Kerana berdasar pada lemahnya iman dia, keyakinan dia. Sehingga kan tak timbul perasaan takut dalam jiwa dia. Sehingga kan dalam diri dia tak timbul perasaan untuk dia ni nak dekat dengan Allah. Ini kerana apa dia? Kerana lemahnya iman tadi. Lemahnya agama yang dimiliki oleh seorang. Yang menyebabkan dia je lalai. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang tak tutup aurat. Dia jadi demikian. Keadaan sedemikian ini dapat lenyap dan disembahkan dengan meneliti bagaimana hal ehwal orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian suka duduk-duduk dalam majlis mereka dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sikap dan amalan mereka sehari-hari. Selanjutnya, lalu mencontohi apa yang mereka kerjakan tadi. Jikalau untuk menyaksikan sendiri itu terhalang, maka cukuplah dengan mendengar. Sebab sekalipun hanya mendengar, namun tidak akan sunyi daripada pembekasan dalam hati, artinya masih ada kemanfaatan sedikit ataupun banyak. Tuan kita sebut, dia kata, ada pun yang jenis macam ni, ada orang yang jenis dianya kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat suruhan Allah. Kadang-kadang tahan diri dia daripada langgar perintah Allah, kadang-kadang langgar perintah Allah. Orang macam ni kena buat macam mana untuk nak jadikan diri dia ni, jadi diri dia ni ada sentiasa rasa takut pada Allah. Hanya sekadar dia banyak mendengar. Banyakkan dia mendengar kuliah-kuliah, mendengar nasihat-nasihat. Orang yang macam ni dengar yang disebut dengan ingatan-ingatan, dia dengar je. Kerana dengan orang yang macam ni kalau dia dengar, lama-lama terkesan pada diri dia. Tu katanya tuan kitab kita ni lah. Dia sebut nak suruh timbul perasaan rasa takut. Dengar sejarah-sejarah, dengar sirah-sirah, dengar maknanya kata-kata yang baik pada diri dia. Lama-lama orang ni akan timbul perasaan pada dia, aku takut kalau aku ni mati dalam keadaan yang aku ni melanggar perintah Allah yang menyebabkan aku ni masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Khauf yang kedua, katanya tuan kita ni, dia sebut khauf yang kedua, dan ini adalah yang tertinggi dan terbaik. Nilainya khauf ni kita sebut ada dua. Satu, khauf takut pada seksaan Allah. Satu lagi, khauf kepada Allah, takut pada Allah saja. Dua, dia khauf ni dia panggil demikian. Ada orang takut seksaan Allah, itu umum, kebanyakan orang tahu. Tapi khauf yang kedua ni lah yang bernilai, yang jauh lebih bernilai lagi dibandingkan dengan yang pertama tadi. Dan ini adalah yang tertinggi dan terbaik nilainya. Ialah bahawa yang ditakuti itu memang zat Allah. Memang zat Allah. Dia takut tu memang zat Allah sendiri. Maksudnya takut jikalau sampai tertutup ataupun terjauh daripada Allah. Ni dipanggil bimbang kalau Allah tak pandang dia. Bimbang kalau Allah tak, kita ni tak rapat dengan Allah. Bimbang, takut ni dia panggil takut yang kedudukan yang tertinggi. Dan tidak ada yang diharap pendekatannya melainkan Allah Ta'ala sendiri. Yang diharap ialah pada Allah dalam hidup dia. Kemudian ini adalah khauf para ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kebanyakan ulama-ulama peringkat yang kedua ni lah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Karim. Alim ulama ni apa dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya yang disebut ulama. Kebanyakan ulama demikian. Suatu kita jangan kita pelekeh alim ulama. Jangan kita ni rasa kita ni hebat daripada para alim ulama. Kerana ulama ni warasatul anbiya. Walaupun ulama ni ada yang buat salah, tapi benda yang lain yang dia buat tu, benda yang dia takut pada Allah tu jauh lebih besar daripada takutnya kita. Beza dipanggil. Bezanya di kalangan kita dengan mereka. Ulama-ulama ni apa dia? Orang yang Allah bagi pada dia untuk dia boleh mengeluarkan hukum-hukum dan dia boleh nampak pandangan-pandangan yang lain. Maknanya ni ulama lah. Dia ada ilmu alat. Dia ada ilmu-ilmu yang disebut dengan
ilmu-ilmu kemudahan untuk diri dia dalam mengistinbatkan hukum. Dia nak keluarkan hukum, dia ada alat-alat dia. Macam pomen, kalau kita perhati mana-mana pomen, dia kalau dia pomen pun dia kena ada, dia ada screwdriver, dia kena ada alat dipanggil. Demikian juga ulama. Ulama ni bukannya macam yang kita fahami semua orang yang bergelar ustaz ulama. Tak semesti demikian. Kerana ustaz tu boleh jadi peringkat umum. Kadang-kadang dia boleh azan 2-3 kali, orang panggil ustaz dah. Zaman kita ni, dalam dunia kita ni. Ni ustaz dia panggil. Satu lagi dia panggil ulama. Ulama ni maknanya orang yang dia faqih dalam agama Allah. Dia ada ilmu, dia ada cukup lengkap ilmu dia. Ilmu apa dia? Ilmu bahasa Arab. Dia mesti faham. Ni dia. Kemudian ilmu apa dia? Ilmu hadis. Dia tahu kedudukan hadis. Ilmu apa lagi? Ilmu Al-Quran. Dia tahu ayat-ayat Al-Quran Karim. Ilmu nuzulul Quran. Sebab apa penurunan ayat Quran? Nasakh, mansukh. Kemudian dia ada lebih kurang 12 alat-alat ilmu yang mencukupkan untuk diri dia mengeluarkan hukum dan juga menjadikan diri dia ni, bila dia faham konsep demikian, dia tahu bahaya keadaan yang berlaku ni. Dia panggil ulama, dia panggil. Ada dia tahu yang ni bahaya, yang ni tak bahaya, yang ni untung. Ni dipanggil kerana ilmu profesional dia dalam mengerti yang disebut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia kita ni tak ramai orang yang memiliki ilmu ini. Ilmu dipanggil orang yang memiliki ilmu-ilmu yang rasikh, orang yang mendalam dalam bab ilmu ni sendiri. Dulu kita ada, Allah yarham Datuk Dr. Harun Din, Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Allah yarham yang meninggal dunia ni. Ramai dah orang-orang yang Allah bagi pada dianya faqih dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di antara manusia-manusia yang Allah kurniakan ilmu alat dalam hidup dia. Dia cukup lengkap. Dia mempunyai ilmu bahasa, dia tahu nahwu saraf, dia tahu balaghah, dia tahu mantik, dia tahu ni ilmu yang demikian tu mendalam di kalangan mereka tersebut. Untuk umumnya kaum mukminin memang juga bahagian dalam masalah khassah yang ataupun takut ini, khasyah ataupun takut ini. Untuk umumnya kaum mukminin memang juga bahagiannya dalam masalah khasyah ataupun takut ini. Bererti masih ada yang memiliki sifat itu. Hanya saja besar kecil rasa takut dalam jiwa kita ini. Atau banyak ataupun sedikit, itu sahajalah yang berbeza-beza di kalangan kita. Seorang yang sudah mencapai ketinggian sampai ke muncak kemakrifatan dan mengetahui siapa sebenarnya Allah Ta'ala itu, dengan sendirinya akan menjadi manusia yang memiliki sifat khauf dalam jiwa dia. Kalau kita dah kenal Allah, bila kenal Allah, datang terus perasaan khauf dalam jiwa kita. Siapa yang boleh kenal Allah dalam hidup kita ni, di kalangan manusia ni? Alim ulama. Satu, kita diajar supaya ikut segala apa yang ditunjuk oleh alim ulama ini. Nak suruh kita selamat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jangan ikut orang kafir, jangan ikut orang munafik tu. Tapi kita ikut orang-orang yang soleh, orang yang tahu tentang agama Allah. Bila kita boleh tahu, ikut orang yang tahu tentang agama Allah ini, maka selamatlah dalam hidup kita untuk sampai ke akhirat Allah. Jadi tidak memerlukan untuk memberikan pengubatan, untuk menyembuhkan suatu penyakit yang ada. Sebab memang sudah tidak kejangkitan penyakit yang berupa tidak khauf tadi. Dalam jiwa orang macam ni memang dia sentiasa khauf pada Allah. Sebab tu semayang dia terjaga. Sebab tu dia panggil aurat dia terjaga. Sebab tu kita boleh tengok peribadi dia terjaga, mulut dia terjaga, tulisan dia terjaga. Punca apa dia? Punca dia ada khauf dalam jiwa dia. Tapi ada orang yang tak ada perasaan khauf, dia langgar je, dia rempuh je. Kerana dalam hidup dia tak ada pun perasaan khauf, takut kepada Allah itu tak ada dalam hidup dia. Bukankah ia sudah mempunyai sifat khauf yang sebenar-benarnya? Orang yang jenis macam ni. Oleh sebab itu, seorang yang telah bermakrifah sungguh kepada Allah Ta'ala tentu mengerti bahawa Allah itu akan mengerjakan apa pun yang dikendaki olehnya. Dan tidak peduli apa pun
yang terjadi nanti, juga memberi hukum sesuai dengan kemahuannya, dan tidak takut apa pun yang mungkin ada di belakang hari dalam hidupnya. Dia orang yang betul-betul khauf ni, dia tak bimbang apa pun dalam hidup dia. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi ni semua kehendak Allah pada diri dia. Tak ada perasaan pada diri dia, aku takutlah dengan COVID ni, misal contohnya. Sehingga kan dia jadi macam paranoid. Dia terlampau takut sangat dalam jiwa dia tu, sampai peringkat dia tak nak berjumpa dengan orang. Dia tak nak. Dia sentiasa nak basuh tangan dia. Kerana apa dia? Kerana dia takut terkena COVID. Lebih daripada dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dia takut pada Allah, dia tahu dah. Kita kena jagalah SOP tu. Jagalah yang disebut dengan apa dia? Ibadah-ibadah kita ni. Lalu kalau terjadi juga berlaku kematian di kalangan kita dengan COVID ini, menyebabkan di waktu itu kita yakin semua itu adalah kehendak yang telah ditentukan oleh Allah pada diri kita. Faham ke tak faham jemaah ni? Nampak termenung je masing-masing dalam memikirkan tentang tajuk yang kita bincangkan ini. Kadang-kadang ramai di kalangan kita bila kita belajar, kita boleh faham, tapi bila kita nak pergi kepada dalam kehidupan sebenar, itu jadi payah dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita begitu. Perasaan takut untuk mendapatkan su'ul khatimah. Bila dia ni betul-betul dia jaga Allah, dia ni jaga yang disebut dengan perintah Allah, dia akan timbul perasaan takut su'ul khatimah. Takut kalau mati dalam keadaan buruk. Dia akan jadi demikian. Yang dia nak husnul khatimah. Dia akan timbul rajak, dia timbul rasa nak dalam jiwa dia untuk dia harap ataupun hujung akhir kehidupan yang buruk dan juga sukar, tetap untuk menjaga terus dalam keimanan itu, dapat menambahkan menyala api khauf. Semakin dia rasa takut pada kematian yang buruk, dia ni sentiasa menjaga tubuh badan dia. Jaga aku jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Kalau aku buat juga, nanti Allah benci pada aku. Dia akan jadi demikian pada diri dia. Dan kalau sudah demikian, maka mustahil akan dapat dipadamkan. Kalau dah dalam jiwa kita ni besar perasaan khauf, mustahil orang nak padamkan. Dan kita ni sentiasa dekat dengan Allah pada diri kita. Dan kalau sudah demikian, maka mustahil akan dapat dipadamkan. Itulah yang sewajibnya kita semua usahakan. Bagaimana dapat dianggap sentiasa aman dan sentosa kalau masalah khauf itu sudah demikian melekatnya serta meresapnya dalam hati orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sudah mantap keimanannya, maka insya-Allah tidak akan berubah keadaan jiwanya. Siapa-siapa yang jiwa dia memang kuat dengan Allah, dia akan tabah, sebab hati seorang mukmin itu ada di antara dua jari-jari daripada milik Allah. Hati orang mukmin ni dalam genggaman kekuasaan Allah. Milik Allah, yakni kuasa Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kata jari di sini adalah suatu kiasan bahawa itu adalah kekuasaan Allah. Maksudnya bukanlah Allah memiliki jari macam jarinya manusia, tidak, tapi jari ini kalimah kiasan saja yang nak menggambarkan apa dia? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan jari sebagaimana yang kita maklumi sehari-hari dan yang kita miliki. Namun begitu kita wajib menyedari bahawa hati itu mudah berubah-ubah. Tapi kita kena faham juga, walaupun dah masuk dalam jiwa kita ni perasaan khauf, dah mendalam dah perasaan khauf, dalam jiwa kita rasa takut pada Allah, tapi kena ingat hati ni boleh berubah juga. Sekejap nampak akhirat, sekejap bila tengok dunia, terpana dengan dunia, berubah balik pada diri kita. Kita ni kan sekarang ni waktu mana dengar kuliah ni elok lah, tapi sekejap lagi bila tengok Tom and Jerry, berubah balik perangai kita. Maknanya kitanya bila kita dengar kuliah ni elok je sekarang ni, tapi bila kita jumpa dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita, lupa balik, berubah balik jiwa kita ni sendiri. Hati berubah-berubah. Bahkan sangat cepat berubah itu, lebih daripada bergejolak air yang sudah masak betul dan berada dalam kuali. Dia sebut demikian. Maknanya hati kita ni cepat berubah,
lebih daripada cepatnya berubah air yang menggelegak itu lajunya. Allah Ta'ala yang maha membolak-balik hati manusia, maha mulia dan maha luhur, telah berfirman sebagaimana berikut, inna azab rabbihim ghairu ma'mum, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab ataupun siksaan Allah itu tidak dapat untuk dianggap rasa aman pada diri kamu ini. Mengapa tidak patut kita semua ini merasa aman terhadap siksaannya itu? Mengapa jangan kita rasa leka je dalam hidup kita. Aku ni lepas dah daripada azab Allah. Aku ni jangan demikian. Kenapa? Tentu saja sebab hati kita tidak mustahil berubah-ubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Kerana hati kita ni berubah kan. Alah, kita cuti kejap je, 2 tahun je cuti, berubah dah hati kita. Nak sebutnya tak sama dah dengan dulu. Kita boleh rasa kan, nak faham balik kuliah yang kita sentiasa kuliah tiap-tiap minggu ni kan, jadi payah dah untuk kita nak faham. Kenapa? Cuti lama, makan daging korban banyak pula, misal contohnya. Kemudian dalam masa yang sama pula kita pula lama dah tak dengar kuliah, tak datang ke masjid, yang menyebabkan berubah hati kita. Cepat je berubah dalam tubuh badan kita ini. Nak sebutnya gambaran bagaimana berubahnya hati manusia ini. Ni kita nak faham balik ilmu yang kita belajar tiap-tiap hari Khamis sebelum daripada ini. Dah lama dah kita belajar, 10 tahun, 20 tahun dah kita belajar di masjid negeri. Tiba-tiba bila kita nak belajar balik yang ni jauhnya ustaz. Payahnya nak faham. Tak sama dah dengan yang dulu. Yang dulu boleh ikut. Kerana setiap minggu tu cepat. Dia boleh ingat balik. Tapi sekarang dah 2 tahun cuti. 2 tahun cuti ni, nak ingat balik ni, tak boleh lah. Kerana apa dia? Hati kita ni dah banyak dah berubah dalam tubuh badan kita ini sendiri. Ini kesan daripada yang demikian. Mungkin saja pagi-pagi kita menjadi manusia mukmin. Tiba-tiba petang pula menjadi kafir. Ataupun petang menjadi orang mukmin, tiba-tiba pada malam hari menjadi kafir. Boleh akan terjadi demikian. Jadi amat bodoh sekali manusia yang merasa aman daripada siksaan Allah. Tak cerdik lah kalau kamu rasa kamu ni selamat daripada siksaan Allah. Kerana hati kita ni senang sangat berubahnya. InsyaAllah kita berhenti setakat ni lah. Takut yang ni pun nak faham pun tak berapa nak faham dah kitanya. Kita berhenti setakat ni, mudah-mudahan InsyaAllah kita akan bincang lagi tajuk ni pada minggu yang akan datang nanti. InsyaAllah di awal sikit lah. Pada minggu yang akan datang nanti, kita mulakan awal sikit dalam pukul 10.30. InsyaAllah kita akan mulakan balik tentang tajuk ini dan kita akan sambung dalam pengajian minggu yang akan datang nanti insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan pada kita pada saat ini. Terima kasih di atas peluang yang kita jumpa dalam ruangan sebegini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang tabah dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang kita sedang lalui ini, dan semua di kalangan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.